Okay, dalam gambar rajak ini para pelajar, kita boleh memahami secara ringkas latar belakang sejarah Jepun. Semulanya khususnya pada abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18. Pada abad ke-16 bermula dengan kerajaan emperor yang memerintah, yang berpusat di Nara. Di mana pada waktu ini berlaku ketidakkestabilan. Kerana sering berlaku pergaduhan antara daimyo-daimyo dalam usaha mereka untuk mendapatkan tempat menguasai pemerintahan pada waktu itu, sehinggalah wujud satu kerajaan yang baru pada peringkat yang kedua dipanggil samurai. Kerajaan yang dipanggil kerajaan Bakufu atau kerajaan tertentu itu yang diketuai oleh para samurai, diketuai oleh shogun. Tahun 1603 misalnya bermulalah Kamakura, Muromachi, Sengoku dan sebagainya. Inilah memulakan kepada kerajaan yang baru dipanggil kerajaan Tokugawa, Shogun Tokugawa, yang berpusat di Edo, yang sekarang saya kata Tokyo pada hari ini. Sehinggalah abad ke-18, 1867, apabila berlakunya yang dipanggil sebagai Meiji Restoration ataupun pemodenan Meiji oleh Maharaja Meiji. Jadi daripada raja berkuasa mutlak yang berpecah, yang tidak kuat di peringkat awal, dikuasai, raja telah dikuasai oleh shogun yang mengetuai dan menguasai semua puak-puak yang bertelaga tadi dan mereka mewujudkan satu shogun yang kuat yang menguasai beberapa wilayah, kawasan-kawasan penting di Jepun, khususnya di Edo. Itu kawasan yang paling maju dan paling makmur dari segi ekonominya. Dan kerajaan ini berakhir apabila Meiji, kuasa maharaja itu dikembalikan, maka berlakulah pemodenan. Meiji telah membuat pemodenan dengan mempelajari, menerima ilmu dan semua perkara berkaitan dengan pemodenan, pentadbiran, industrian dan juga ketenteraan untuk memodernkan Jepun, dan sehinggalah membawa kepada zaman perang, zaman perang yang melibatkan Jepun, khususnya pada abad Perang Dunia Kedua, mana Jepun terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua. Ini semua telah menjadi latar belakang kepada sejarah Jepun yang saya boleh ringkaskan kepada 4 bahagian. Daripada pemerintahan beraja, pemerintahan keshogunan Tokugawa, kembali kepada sistem pemerintahan raja, di mana raja telah memodernkan negara Jepun, sehinggalah kepada membawa kepada Jepun terlibat secara langsung dalam perang. Sistem ekonomi feudal yang kita bincangkan pada hari ini berlatarkan kepada zaman keshogunan Tokugawa, iaitu daripada abad ke-16 hingga abad ke-18, 1603 hingga 1897, sebelum pemulihan ataupun pemodenan Meiji berlangsung. Perkara yang pertama dalam shogun Tokugawa ini, Jepun diperintah oleh Shogun Tokugawa daripada tahun 1603 hingga 1897, sebelum munculnya zaman pembaruan Meiji ataupun pemodenan, apabila kuasa maharaja itu dikembalikan. Kedua, Shogunan Tokugawa mengamalkan pemerintahan secara feudalisme, di mana para shogun, itu pemimpin tertinggi samurai, menguasai semua aspek dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dan pada waktu ini, pada mulanya mereka menjalankan dasar buka pintu, sehinggalah mereka mengamalkan dasar tutup pintu untuk menjaga kedaulatan dan keselamatannya daripada ancaman kuasa-kuasa besar. Ini merupakan satu sebab besar, satu sebab utama yang membawa kepada kembalinya kuasa maharaja, sebab mereka bimbang kalau Jepun menutup pintunya kepada kuasa luar seperti apa yang berlaku di China, maka Jepun akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh China. Jadi Jepun terpaksa menerima dan membuat pemodenan, pembaruan, menerima idea-idea barat, menerima pentadbiran barat, menerima sistem pentadbiran, khususnya ketenteraan, dan menjalankan industri moden untuk memajukan ekonomi dan seterusnya menjadikan negara Jepun sebuah negara yang kuat ataupun kuasa besar. Ini semua menyebabkan keadaan yang berlaku zaman Tokugawa ini menyebabkan Jepun sukar untuk menerima pembaharuan yang dibawa oleh kuasa-kuasa barat. Itulah yang saya kata tadi menjadi sebab kepada pemulihan Meiji ataupun Meiji Restoration ataupun pemodenan